Oke, baiklah. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. Pada kali ini kita akan membincangkan sekali lagi persamaan linear yaitu bab 6. Satu lagi bahagian dalam bab 6 ini ialah persamaan linear dalam dua pembuli ubah. Apakah itu persamaan linear dalam dua pembuli ubah? Sebagai contoh, ini ialah persamaan linear dalam dua pembuli ubah. Ini adalah satu persamaan. Linear di sini merujuk kepada huruf yang digunakan di dalam persamaan ini mempunyai kuasa 1. Sebab sekiranya huruf tersebut tidak ditulis apa-apa kuasa, bermaksud kuasanya adalah 1, yaitu linear. Oke. Selain dari kuasa 1 adalah bukan linear, contohnya X kuasa 2, X kuasa 3, X kuasa negatif 1, dan sebagainya. Dua pembuli ubah pula bermaksud ada dua huruf yang digunakan dalam persamaan ini. Kita boleh mengambil apa-apa saja huruf, contohnya E tambah 2B sama dengan 6. Atau M tambah 3N sama dengan 10. Oke, itu adalah contoh-contoh persamaan linear dalam dua pembuli ubah. Baiklah, bagaimanakah kita mengetahui atau mengenal pasti atau menentukan sama ada sesuatu persamaan itu adalah persamaan linear dalam dua pembuli ubah atau sebaliknya? Kita akan ada beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama. X tambah Y sama dengan 5. Kalau kita perhatikan, persamaan ini mempunyai dua pembuli ubah dan kuasanya adalah 1. Oke, kalau tidak ada apa-apa kuasa, menunjukkan kuasanya adalah 1, yaitu linear. Jadi, persamaan ini adalah persamaan linear dalam dua pembuli ubah. Contoh yang kedua. Katakan kita ada 2E tambah B sama dengan 10. Kalau kita perhatikan, dalam soalan ini pun mengandungi dua pembuli ubah yaitu E dan B. Dan kita dapati kuasa bagi E juga adalah 1 dan B juga adalah 1. Bermaksud persamaan yang kedua ini juga adalah persamaan linear dalam dua pembuli ubah. Kita teruskan ke soalan yang ketiga. Negatif 4M tambah N sama dengan 8. Oke, kalau kita perhatikan dalam soalan ini, kita ada dua pembuli ubah yaitu M dan N. Dan kuasanya juga adalah 1. Bermakna contoh yang ketiga ini juga merupakan persamaan linear dalam dua pembuli ubah. Contoh yang keempat, 7 bersamaan dengan 4X tambah 3Y. Baiklah, kalau kita perhatikan dalam soalan ini, kita ada dua juga pembuli ubah yaitu X dan Y. Dan kuasanya juga adalah 1 bagi Y dan 1 bagi X. Bermakna persamaan ini juga merupakan persamaan linear dalam dua pembuli ubah. Kita teruskan ke soalan yang kelima. Contoh yang kelima. E tambah 2 sama dengan 5B. Oke. Kalau kita perhatikan dalam soalan ini, persamaan ini mengandungi dua pembuli ubah yaitu E dan B.
kuasa bagi E ialah 1 dan kuasa bagi B pula juga adalah 1. Jadi soal yang kelima ini juga merupakan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Contoh yang keenam. X kuasa 2 tambah Y sama dengan 9. Kalau kita perhatikan, persamaan ini memang mengandungi dua pemboleh ubah. Tetapi salah satu daripada pemboleh ubahnya, yaitu X, mempunyai kuasa 2, yaitu bukan 1. Walaupun Y mempunyai kuasa 1, tetapi persamaan ini adalah bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah karena salah satu daripada pemboleh ubahnya mempunyai kuasa lebih dari 1 atau bukan 1. Kita teruskan kepada soalan yang ke-7. 6 K campur MN sama dengan 8. Oke, kalau kita perhatikan dalam soalan ini, kita ada 3 pemboleh ubah yaitu M, N, dan K. Bermakna ini bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita teruskan kepada soalan yang ke-8, contoh yang ke-8. Kita ada 2 per X tambah Y sama dengan 7. Oke. Persamaan ini juga bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah karena X itu boleh ditulis dalam bentuk lain, yaitu 2X negatif 1, yaitu kalau kita tulis dalam bentuk indeks, bermana kuasanya bukan 1. Oke, baiklah. Sekarang kita pergi pula kepada penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Katakan kita ada contoh persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, yaitu 4X tambah Y bersamaan dengan 8. Untuk mencari penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear ini, kita akan letakkan nilai kepada salah satu daripada pemboleh ubah. Contohnya, apabila X ialah 0. Maksudnya, jika nilai X ialah 0, berapakah nilai bagi Y? Jadi kita akan masukkan nilai X0 ini ke dalam persamaan. Jadi 4X tambah Y sama dengan 8. Sekarang saya akan gantikan 0 ke dalam persamaan ini. 4 kurungan 0 Y tambah Y sama dengan 8. Ingat, di antara 4 dan X ada tanda darab. Jadi di sini kita akan letakkan kurungan. 4 kali 0 ialah 0. Ini adalah 0. Tambah Y akan jadi Y saja. Sama dengan 8. Maka penyelesaian yang pertama bagi soalan ini ialah X0, Y ialah 8. Sebab di sini tadi kita sudah meletakkan nilai X ialah 0 pada awal tadi. Dan nilai Y yang kita dapat selepas pengiraan ialah 8. Jadi ini ialah koordinat untuk X dan ini untuk Y. Jadi ini ialah salah satu daripada penyelesaian yang mungkin bagi soalan ini, yaitu 08. Dalam satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, ada beberapa kemungkinan persamaan nilai yang boleh menyelesaikan persamaan tersebut. Ini adalah
salah satu saja. Kita pergi kepada yang kedua. Oke, apabila X bersamaan dengan 2. Oke, nilai-nilai ini kita boleh ambil sebarang nilai. Kosong tadi pun kita boleh ambil sebarang nilai. 1, 2, 3. Kebiasaannya kita akan ambil nilai-nilai yang kecil untuk memudahkan pengiraan. Oke, sekarang saya akan masukkan semula 2 ini ke dalam persamaan 4X tambah Y sama dengan 8. Jadi 4 darab dengan 2 tambah Y sama dengan 8. 4 kali 2, 8. Tambah Y sama dengan 8. 8 positif 8 saya akan pindahkan ke sebelah, akan menjadi 8 tolak 8. Jadi Y sama dengan 0. Jadi penyelesaian yang mungkin yang kedua bagi persamaan ini ialah 2, 0. Sebab tadi nilai X ialah 2 dan nilai Y pula ialah 0. Bermana penyelesaian yang mungkin yang kedua bagi persamaan ini selain dari 08 ialah 2, 0. Oke, baiklah. Tadi kita sudah ada 2 penyelesaian yang mungkin bagi soalan ini, yaitu 08, 20. Kita akan cari lagi satu lagi pasangan yang menjadi penyelesaian yang mungkin bagi soalan ini. Katakan kali ini saya akan ambil nilai bagi X ialah 1. Oke, nilai bagi X itu kita boleh ambil beberapa sahaja. 1, 0. Tapi biasanya ambil nilai yang mudah. Saya akan masukkan nilai X itu ke dalam persamaan tadi. 4 darab 1 tambah 8. Jadi 4 tambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 tolak 4. Jadi Y sama dengan 4. Maka pasangan yang ketiga ialah X sama dengan 1, Y sama dengan 8, bermakna 1, 4. Oke. Baiklah, bagaimana kita mengetahui berapa bilangan penyelesaian yang mungkin dikehendaki? Itu adalah bergantung kepada kehendak soalan. Sekiranya soalan menghendaki kita menyelesaikan 3, maka kita akan selesaikan sebanyak 3. Kalau sekiranya 4, kena selesaikan 4, dan seterusnya.